أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita dengan segala kitab. Wajib percaya kita dengan segala kitab, dengan sekalian kitab. Ini hak rukun iman yang ketiga. Hak minggu lepasnya rukun iman yang kedua, beriman dengan percaya kita dengan segala malaikat sekalian. Beriman dengan sekalian malaikat, beriman dengan sekalian kitab, beriman dengan sekalian rasul. Jadi beriman dengan sekalian ni. Jadi beriman dengan sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian rasul ni, beriman secara ijmal dipanggil. Beriman secara ijmal. Secara tafsil, secara satu-satunya, malaikat hak 10, kitab hak 4, rasul hak 25. Ni. Hak tu kita wajib beriman secara tafsil, secara satu-satu. Hak kata sekalian ni, sekalian malaikat beriman bahawa bagi Allah malaikat hamba Allah yang tidak derhaka akan segala barang yang diperintahkan oleh Allah, dan malaikat yang melakukan segala suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ni makhluk Allah yang paling banyak, yang paling besar. Malaikat tak mati, melainkan tiup sangkakala. Kemudian kata setengah ulama, daripada bekasan air wuduk kita jadi malaikat pula. Jadi malaikat hak banyak dah. Jadi malaikat lah makhluk Allah yang paling besar, yang paling banyak. Jadi hak malaikat, hak makhluk yang paling banyak tu kita beriman dengan sekalian. Kesemuanya adalah hamba Allah yang dimuliakan, yang dijadikan daripada nur. Yang dijadikan daripada nur. Itu hak kita berpegang secara ijmal, secara kasar, secara ringkas. Kalau masa saya ngaji tu gua sebut secara borong. Faham? Secara borong, secara umum. Satu laginya secara tafsil dipanggil. Tafsil ni secara panggil secara satu-satu. Tu secara tafsir ni dipanggil
secara terperinci. Dia gitu. Secara tafsil dengan bahawa secara terperinci. Itu secara tafsil. Jadi beriman secara ijmal satu, beriman secara tafsir satu. Ijmal dengan tafsil ni kita kena ingatlah istilah ni. Beriman secara ijmal, beriman secara tafsil, kita kena ingatlah ijmal dengan tafsil tu. Sebut kadang-kadang bila sebut cepat tak cerita dah ijmal apa dia, tafsil apa dia tak sebut dah. Lepas tu kita kena ingat istilah tu. Kalau sebut kata secara ijmal, secara kasar. Sebut secara tafsil, secara terperinci. Dia gitu. Nanti kita bicara berkaitan dengan sifat Allah. Hak 20 tu secara tafsil. Secara ijmal, kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Apakah dalil kita beriman Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha suci Allah daripada sifat kekurangan? Dalilnya ada makhluk ini. Ada. Itu secara ijmal. 20 ni secara tafsil. Bukan sifat Allah 20. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Faham tidak terhingga banyak ni? Bukan 1 juta, bukan 1 brilion, bukan 1 bilion, bukan 1 trilion, bukan. Bilion, trilion ni banyak, tapi kalau bilang ada hingga dak, ada suk dak, ada akhir dak. Adalah. Walaupun kita kata nak ke habis bilang trilion tu lama masa, tetap ada suk dia, ada kesudahan bilangan. Trilion ni 1,000 bilion ke apa? Betul? 1 bilion 1,000 juta. 1 trilion 1,000 bilion. Gitu dah. Kena tak? Jadi maknanya kalau 1 trilion ni kau, maknanya sejuta-juta ke mana? Tak kira banyak maknanya. Tapi banyak tak banyak pun kalau bilang ada kesudahan. Faham tak? Ada pun sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Makna apa? Tak ada sub bilangan dia. Bukan 1 trilion. 1 trilion banyak sangat-sangat, tapi masih lagi ada kesudahan bilangan. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada kesudahan bilangannya. Yang mengetahui satu-satu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala jua dengan pengetahuan yang tidak ada kesudahan juga. Macam mana pengetahuan yang tidak ada kesudahan bagi Allah? Ni contoh kitab. Allah Ta'ala mengetahui tak apa yang akan berlaku di syurga. Di hari akhirah lah, syurga neraka sama lah. Allah Ta'ala mengetahui tak apa yang akan berlaku di syurga. Allah mengetahui. Yang berlaku di syurga ada kesudahan ke tidak? Sekarang Allah Ta'ala mengetahui sekalian perkara yang berlaku di syurga. Kemudian yang berlaku di syurga ni ada kesudahan ke tidak? Tak ada. Lepas tu Tuhan mengetahui macam mana akan perkara yang tidak ada kesudahan. Sekarang sekalian perkara yang berlaku di syurga Allah Ta'ala mengetahui. Bukan Allah Ta'ala mengetahui saja ni. Allah Ta'ala menentukan dan Allah Ta'ala melakukan. Sebab yang berlaku di syurga qada qadar Allah. Tapi kita nak pergi pada mengetahui. Sekarang ni sekalian perkara yang berlaku di syurga Allah mengetahui.
Tapi yang berlaku di syurga tidak ada kesudahan. Allah mengetahui macam mana? Mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada kesudahan. Gitulah. Sekata je lah. Ni sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi bukan kata mengetahui Allah tidak ada kesudahan. Menentu Allah pun tidak ada kesudahan. Melakukan oleh Allah pun tidak ada kesudahan. Qada qadar tidak ada kesudahan. Jadi ta'alluq ilmu, ta'alluq iradah, ta'alluq qudrah. Ta'alluq ilmu mana? Mengetahui. Ta'alluq iradah mana? Menentukan. Ta'alluq qudrah melakukan. Ketiga-tiga ta'alluq ni tidak ada kesudahan. Sebab yang berlaku di syurga tu hak tak ada kesudahan, hak berlaku di akhirah hak tak ada kesudahan, semuanya datang daripada qada dan qadar Allah, iradah dan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kesudahan. Tapi kita nak cerita tadilah, Allah mengetahui apa yang berlaku di syurga dengan pengetahuan yang tidak ada kesudahan. Begitulah Allah mengetahui satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah dengan tiada kesudahan. Ni secara ijmal kita berpegang. Hak 20 itu secara tafsil. Samalah kita bicara sifat Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu sahaja sifat Rasul. Itu saja sifat Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ada hak 4 tu secara tafsil. Secara satu-satu sifat kena faham. Apa makna Rasul bersifat dengan sifat sidik? Apa makna Rasul bersifat dengan sifat amanah? Jangan hanya sidik, amanah, tabligh, fatanah. Perkataan bila sifat. Tak boleh. Kena tafsir satu-satu. Apa dia sidik, apa dia amanah, apa dia tabligh, apa dia fatanah. Itu cara tafsil. Tapi cara ijmal, Rasul, manusia pilihan Allah, bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Banyak sifat sempurna yang ada di Rasul. Itu secara ijmal. Sempurna dari segi sifat, sempurna dari segi keturunan, sempurna dari segi tubuh badan. Ni secara ijmal. Ada ni. Jadi hak 4 tu secara tafsil. Kena ingat tu. Ijmal satu, tafsil satu. Ijmal alif jim mim alif lam. Tafsil sad ya lam. Itu tafsil. Ijmal, tafsil. Jangan ijma ni hak mana pula ni? Tulis molek di kertas, tepek di mana tepat hak kita biasa tengok. Mana kita biasa tengok, biasa duduk dapur, bus dapur. Bus dapur. Kat mana hak biasa duduk lama sikit? Tepek dinding situ lah. Ke banyak duduk ngadap ke TV, bubuh atas TV. Bubuh atas TV. Dah mata banyak duduk ngadap TV, bubuh atas TV. Ijmal, tafsil. Jadi sini ni beriman dengan sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian rasul, ijmal. Hak tafsil 10 malaikat, 4 kitab, Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Rasul 25. Tu. Rasul 25 tu lah. Beriman, wajib beriman secara seorang. Hak Rasul 25 tu. Apa makna beriman seorang ni? Adakah kena hafal 25? Kalau nak suruh bilang secara hafal 25, siapa berani? Siapa berani? Ada. Siapa berani? Tak satu bank aku tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Ulang pula. Lagi tak cukup. Balik awal lagi tu. Maknanya tak syarat. Tak syarat kita ngapa 25 tu. Tapi bila didatangkan satu-satu rasul tu, ni duduk sini dah. Lut, kita beriman Lut Rasulullah. Ada ni. Saleh, ni duduk sini dah. Kita beriman Saleh Rasulullah.
Ilyas Rasulullah, Ilyasa Rasulullah, Zulkifli Rasulullah, Syuaib Rasulullah. Ni duduk sini dah. Cukup tu sebut hak nama-nama rasul yang kurang disebut. Kalau macam Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tu kita duduk cerita sama. Nabi Musa, Nabi Isa, tu kita duduk cerita sama tu. Nabi Lut. Ada Lut ke? Lut ni, Lut tembus tak tembus? Tu lain tu. Lut kan L-U-T. Lut. Lut ni tembus ke tak tembus? Tu kan. Lut tak kena pisah, Lut tak kena peluru. Takut. Lut ada ke nama Rasul Lut? Tak kena. Pada ni. Dah sebut kata Lut, Rasulullah. Ilyasa Rasulullah. Zulkifli, Zulkifli kawan kita kapung. Dah Rasulullah. Zulkifli tak ada lah. Zulkifli lepas tu ada pula jenis eja L-E-E dia panggil Zulkifli dia panggil. Tu apa tahu dia eja. Dia sekolah. Dia ada Zulkifli tu ada L-I, ada L-E-E. Apa L-E-E gitu? Jadi aku panggil Zulkifli dia panggil. Sebab dia eja L-E-E. Zulkifli. Tak ada Rasul Zulkifli tu orang Melayu. Tak. Zulkifli ni Rasulullah. Cukup tak nanti kata kita kena bilang cara hafal, tak nanti. Kalau budak jenis bilang cara hafal tu, kadang-kadang tak luluh ni sebab orang tua. Tak luluh macam mana? Dia buat lagu, dia bilang Rasul 25. Kita ambil kat tengah, Ilyasa. Dia cari semula dalam lagu dia tu. Ada. Kita orang tua tak luluh gitu, tak kenal kau panggil. Tak kenal. Dia memang boleh buat lagu gitu. Kita ambil tengah. Ilyasa dia kena buat lagu semula. Kalau kita orang tua tak luluh gitu, tak kenal kau panggil, tak beriman. Itu dia boleh buat lagu, dia boleh bilang je. Bukti dia tak kenal. Kita ambil tengah tu dia kena tarik semula lagu dia tu. Ada. Kita orang tua tak luluh gitu. Maknanya tak nanti boleh hafal, boleh buat lagu, tapi datangkan satu kita ni duduk iman kita. Itu Rasulullah. Tu panggil. Kemudian adakah Rasul 25? Rasul ramai, Nabi ramai. Lepas tu rukun iman, beriman dengan sekalian semua. Itu secara ijmal. Gitu. Jadi kita rukun iman ijmal lah ni. Barulah pergi cara tafsil. Kalau malaikat malaikat 10 tu, secara tafsil malaikat 10, dan termasuk jugalah malaikat hafazah, termasuk juga tu malaikat hamalatul arsy. Tu kena beriman juga secara tafsil, dipanggil secara satu-satu. Mana pun malaikat hafazah, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga kita, malaikat hafazah. Kemudian dalam ayat lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Cerita bab malaikat hafazah, malaikat yang yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga mereka daripada pekerjaan Allah. Itu bukan malaikat yang tukang catat. Bukan. Malaikat tukang catat, malaikat lain pula. Kiraman katibin. Kiraman katibin itu malaikat tukang catat. Wa inna alaikum lahafizun kiraman katibin yaf'aluna ma taf'alun. Tu kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mencatat amal baik dan amal buruk. Itu lain. Malaikat hafazah lain, malaikat katabah lain. Dipanggil katabah tu, katib, katabah, hafiz, Hafiz hafazah dia panggil.
Hafiz yang memelihara. Hafazah tu ramai lah. Katib yang mencatat. Katabah ni ramai lah, jamak. Katib, kiraman katibin. Katib, katabah. Yang mana sifat malaikat katabah ni, katib ni, sifat dia raqib atid, tu sifat dia. Apa dia raqib atid? Sifat dia raqib ni dengan bahawa dia memelihara, atid dengan makna dia hadir sentiasa dengan kita. Bukan nama dia raqib atid. Bukan. Nama dia kiraman katibin, katib, malaikat yang tukang catat. Kita biasanya nama tu raqib atid. Raqib atid sifat kepada katabah tu. Kemudian raqib atid ni pula ada sang kitab dia kata nama. Tapi walaupun nama sekalipun raqib atid, bukan kata raqib sebelah kanan, atid belah kiri, bukan. Belah kanan raqib atid, belah kiri pun raqib atid. Hak betunya. Kita raqib belah kanan catat amal baik, atid belah kiri catat amal buruk. Dah. Raqib atid kanan, raqib atid kiri. Tapi setengah mengatakan raqib atid itu bukan nama malaikat. Itu sifat kepada malaikat hak ditugaskan untuk mencatat. Dipanggil malaikat yang ditugas untuk kitabah, untuk catat. Sifat dia apa? Raqib atid, memelihara dan sentiasa hadir. Ada dengan kita semua. Tapi kita biasanya nama itulah raqib atid satu. Nama tu raqib atid satu. Kemudian raqib belah kanan, atid belah kiri. Tu belaka tu. Laki tak dipanggil tawahum, dia panggil. Tawahum ni yang panggil apa? Tu perasan gitu tu, bukan betul gitu. Dan malaikat-malaikat apa yang mencatat ni? Kiraman katibin lah. Katib dia panggil, katabah. Dia katib ni, dia ada tiga malaikat katib. Katibun dia panggil. Satunya hak catat amalan tu, baik buruk. Satunya malaikat yang mencatat daripada luh mahfuz kepada suhuf malaikat. Catatan malaikat yang ditugaskan untuk memerintah di alam pada tiap-tiap tahun. Ada malaikat katib ditulis di suhuf malaikat, satu catatan yang diletak di bawah arash. Atau katib lain. Tukang catat. Tapi kita masyhurnya katib ni kok hak catat amal baik, amal buruk. Ada ni. Tapi betul lah hak mencatat amal baik duduk belah kanan. Yang mencatat amal buruk belah kiri. Tapi apa nama malaikat? Malaikat katib lah. Apa sifat malaikat kanan yang mencatat tu? Raqib atid sifat dia. Apakah sifat malaikat yang duduk belah kiri catat keburukan tu? Raqib atid sifat dia. Dari mana? Malaikat yang tukang catat amal baik dan amal buruk. Kemudian hak kita kurangnya adalah malaikat hafazah. Cuma setengah pandangan malaikat katib dengan hafazah tu tulis di setengah pandangan. Tapi pandangan yang muktamadnya katib malaikat lain, hafazah malaikat lain. Yang Tuhan jadikan tiap-tiap anak Adam ni dua malaikat duk jaga dia. Dua malaikat duk jaga kita ni. Dua malaikat yang ditugaskan untuk jaga kita. Daripada bermulanya turun benih ke rahim ibu. Sampai ke mati akan duduk di kubur kita pula hak malaikat hafazah ni. Ada dua malaikat yang duduk jaga kita. Yang mana dia pelihara daripada pekerjaan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebut dah mengelepaskan malaikat ni dah ibadullah, hamba Allah, makhluk Allah. Hamba lemah, makhluk lemah, tak ada apa-apa peranan, yang berlaku semuanya qada qadar. Ada ni.
Mana kalau sebut kata malaikah ni tukang pelihara, malaikah ni tukang jaga. Hak tu kata malaikat sambut budak tu waktu dia jatuh selamat. Malaikat mana? Malaikat hafazah tu nah. Sambut dia kata. Jadi sekarang kita sebut malaikah ni kerja dia pelihara kita, jaga kita. Itu tugas dia. Lepas tu malaikah ni hakiki ke pelihara jaga kita? Tak, tu kerjaan Allah Ta'ala belaka. Tapi boleh tak kata malaikah ni pelihara jaga? Kita katalah itu tugas zahir dia gitu lah. Macam kita cakap sama kita tu lah. Mak ayah jaga anak. Ada. Kemudian kalau kita kata kok anak hak besar-besar, abang kakak jaga hak kecil-kecil, hak adik-adik. Jaga. Jaga pada zahir. Ada ni. Tapi hakikinya tak ada peranan apa pun qada belaka. Macam sekarang lah. Kita jaga kita. Tu cakap zahir je. Salah pegangan. Bukan kita jaga kita. Allah jaga kita. Tu hakikat dia gitulah. Kita jaga kita tak salah-salahnya. Pernah tak dengar? Orang yang duduk. Tukang ceramah ni kata ni. Kena tak boleh. Kata kita tu syirik ke Tuhan tu. Lepas tu Allah jaga kita, bukan kita jaga kita. Kata pelik-pelik sungguhlah. Tadi mak ayah jaga anak. Boleh tak? Abang kakak mak ayah nak keluar ni jaga adik-adik. Boleh tu? Tu nak cerita jaga lagi. Jaga. Nama pun jaga dah. Jaga tu jaga dah. Jagalah. Jangan. Tak ada jaga. Jaga pun jaga makhluk tak bukan. Dah iyalah kalau jaga masjid, jaga harta benda masjid. Jaga sekolah, jaga harta benda sekolah. Kan gitu? Jaga hak di syariat ni, kilang-kilang tu. Jaga ni harta benda keselamatan kilang. Dah boleh jaga ke dia makhluk? Tak boleh. Kena buang nama kerja jaga tu. Dah mana? Kita duk cakap hari-hari boleh. Mula-mula ada Jaga. Makhluk lah tu. Iyalah. Ada apa-apanya. Kita jaga kita salah. Syirik. Allah jaga kita. Bukan kita jaga kita. Apa benda lah pemahaman. Jadi pening orang panggil. Macam kita cerita bab malaikat hafazah ni lah. Dia duk pelihara anak Adam ni. Sebab manusia ada malaikat hafazah, jin ada malaikat hafazah. Bukan manusia je. Tugas dia menjaga manusia, menjaga jin lah. Dia beri bekah ke? Tak. Semuanya qada. Tapi boleh sebut tak jaga? Boleh. Kita pun boleh sebut juga jaganya. Kecoh sekejap tu kan. Kita jaga kita tu satu slogan yang syirik. Orang agama juga yang keluar tak masuk umpama tu. Tak erti orang panggil gitu. Tak nak beza antara hak hakiki dengan majazi. Hakikinya kerjaan Tuhan belaka, makhluk tak bekas nak jaga macam mana. Dah kata jaga tu, kita jaga kita, itu majazi, letak je pada ikhtiar usaha. Walaupun ikhtiar usaha pun qada Tuhan juga sebenar-benarnya. Jadi di antara hak malaikat yang wajib kita beriman cara tafsir, malaikat hafazah. Kemudian malaikat hamalatul arsy dia panggil. Malaikat hamalah, hamalah. Malaikat hamalatul arsy ni malaikat yang menanggung arasy. Malaikat yang menanggung arasy. Yang mana sebelum daripada qiyamah 4 malaikat yang ditugaskan untuk menanggung arasy. Lepas daripada qiyamah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Lepas daripada qiyamah, jadi 8 malaikat hafazah yang menanggung arasy. Arasy lah makhluk Allah yang paling besar sekali. Tapi sekarang hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arasy, menanggung, memikul dipanggil. Pada menanggung ni maknanya bukan menanggung macam
suami menanggung nafkah, bukan ni. Ibu bapa menanggung nafkah, bukan. Tanggung ni mana apa? Pikul dah. Jadi sekarang ni hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arasy ada 4. Lepas dia qiyamah jadi 8. Itu dipanggil malaikat hamalatul arsy. Malaikat menanggung, ni pun kita wajib beriman secara tafsil juga. Selain daripada malaikat hak 10 hak kita duk sebut semua tu. Maksudnya malaikat 10, bukan 10 je lah. Termasuk malaikat hafazah, termasuk malaikat hamalatul arsy. Itu hak berkaitan dengan hak rukun iman yang kedua, beriman dengan sekalian malaikat. Kemudian dalam kitab kita tak panjang lah, dia tak ada tajuk bab malaikat dalam kitab kita ni. Dia hanya bicara sifat Allah, sifat Rasul, terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, habis kitab. Dia gitu. Setakat tu je. Dia tak ada bicara bab kitab malaikat secara detail. Kitab secara detail tidak dibicarakan. Dia kalau kitab bicara bab kitab tauhidnya, dia biasanya akan sepenuhnya membicarakan ke-6 rukun iman. Tapi nak kitab kita ni hanya bicara berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul. Keduanya wajib, ketiganya wajib percaya kita dengan segala kitab, dengan sekalian kitab. Al-Kutubus Samawiyah, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalamullah belaka itu. Berapa banyak kitab yang diturunkan? Pandangan setengah pam mengatakan 104 buah. Kita masyhur begitu ada. Bukan 104 buah. Ada pandangan 114 buah. Tapi masyhur kitanya 104 buah. Itu masyhur kita. Kemudian secara tafsilnya Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Itu secara dipanggil secara tafsil, secara satu-satu. Secara ijma'nya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ni banyak. Masyhur kitanya 104 buah. Tapi pandangan yang kuat mengatakan jangan hinggakan, jangan letak bilangan. Berapa banyak kitab yang diturunkan Allah? Banyak. Berapa? Allah yang mengetahui. Itu pandangan yang tahqiq itu. Tapi kita masyhurnya 104 buah. Sama juga dengan bilangan Nabi dan Rasul. Kita masyhurnya Nabi 313 orang. Ada pandangan 314 orang. Ada pandangan 315 orang. Nabi pula 124,000 orang. Daripada 124,000 Nabi itulah 313, 314 ataupun 315 berbeza pandangan yang diangkat darajah risalah kerasulan. Jadi hak ramai-ramai 124,000 ni pangkat nubuwah dia panggil. Nubuwah ni pangkat kenabian. Daripada 124,000 ni hak pangkat kenabian ni, daripada hak 124,000 ni diangkat pangkat risalah kerasulan 313 orang daripada 124,000 nabi. Jadi maknanya 313 rasul ni pasti nabi. Jadi hak nabinya tidak semestinya rasul. Ada ni. Ya. Rasul pasti nabi. Nabi tak pasti Rasul. Kita faham tak? Sebab Rasul 313 ni daripada kalangan Nabi 124,000 orang. Tapi seramai-ramai 124,000 orang tu, hak ramai sungguhnya Nabi saja, tak naik pangkat Rasul. Dalam 124,000 orang, 313 daripadanya 1% pun tak sampai. Sebab kalau 124,000 orang Nabi, kalau 1% kena 1,240 jadi Rasul. Itu 1%. Ini 313 je. 0 point berapa persen daripada
Nabi semuanya 124,000 orang. Maknanya Nabi tidak semestinya Rasul. Rasul pastilah Nabi. Jadi kita masyhur bilangan Rasul 313 daripada bilangan Nabi 124,000 orang. Tapi pandangan yang tahqiqnya, Rasul ramai. Lepas tu berapa jumlah? Jangan duduk letak jumlah. Ramai sudah. Sebab Quran menyebut, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Di sebahagian daripada Rasul ni, kami Allah Ta'ala cerita kepada engkau ya Muhammad, dan sebahagian lagi kami tak cerita kepada engkau ya Muhammad. Jadi maknanya Allah yang mengetahui ramai mana Rasul dan Nabi. Jadi pandangan yang kuatnya, Nabi ramai, Rasul ramai, kemudian kitab banyak, jumlahnya hanya Allah yang mengetahui. Tapi kita masyhurnya, kalau kitab 104 buah. Ada pandangan 114 buah. Jadi hak baki-baki tu kita beriman secara ijmal. Cara tafsirnya Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Beriman kalamullah, hukum hakamnya sudah tidak boleh dipakai. Kita beriman Taurat, Injil hak asal, bukan hak sudah diubah oleh Yahudi Nasara, bukan. Tu bukan kalamullah, tu hak manusia. Oh, dia bunyi. Oh, Yahudi Nasara bunyi. Orang Islam beriman juga dengan kitab mereka. Bukan kitab yang di tangan kamu sekarang. Taurat, Injil hak asal pada masa Nabi pun tak ada dah. Pada masa Nabi diutus menjadi rasul, maknanya tak ada dah hak asal. Jadi yang kita beriman Taurat, Injil hak asal kalamullah, bukan hak diubah. Bukan hak diubah oleh manusia. Hak tu bukan kalamullah tu. Hak tu kita tak beriman tu. Jangan duk faham, oh beriman Taurat, Injil, beriman dengan Bible. Dah, hak tu manusia tulis tu. Dia ubah apa semua dah Beriman dengan Taurat, Injil hak asal kalamullah. Tapi hukum hakamnya tak boleh nak pakai lah. Kemudian kita secara khususnya beriman dengan Al-Quranul Karim. Apa makna? Kita beriman dalam Al-Quran ni semuanya benar belaka. Dalam Al-Quran ni semuanya hak terbaik. Itu beriman dengan Al-Quranul Karim. Hukum hakam dalam pun kita beriman juga. Kisah di dalam Al-Quran, kisah lampau, kita beriman. Quran cerita perkara gaib yang akan datang, akhirat apa, kita beriman. Dalam Quran ni, dan Quran datangkan hukum hakam, kita beriman. Hukum hakam bab akidah, hukum hakam bab ibadah, kita beriman. Hukum hakam bab muamalah, kita beriman. Dan Quran datangkan hukum hakam bab munakahat, bab nikah kahwin, kita beriman. Dalam Al-Quran cerita bab hukum hakam janayah, hudud, kisah dalam Al-Quran, kita wajib beriman. Ini rukun iman yang ketiga. Wajib kita imani hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian kita beramal dengan hukum ibadah, beramal dengan hukum muamalah, munakahat, janayah. Itu pergi kepada ihsan. Kita memperjuangkan supaya hukum agama Allah ni yang syumul dilaksanakan. Itu ihsan. Beriman dengan hukum tu, ni hak rukun iman yang ketiga. Kita tidak imani, bukan kata hukum Al-Quran, tidak imani walaupun hanya satu huruf saja, maka kufur orang ni. Qaf, tak ada qaf, satu huruf Lepas tu Allahu a'lamu bimuradihi pula. Allah yang mengetahui apa kehendak dia. Kita tidak imani walaupun satu huruf, maka batal iman. Satu huruf. Alif Lam Mim 3 huruf. Tidak imani, batal iman, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Mana beriman dengan kitab ni kena faham molek. Apa makna beriman dengan Al-Quran? Kita beriman dengan sekalian yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita imani belaka. Cerita ke perkara lampau, cerita perkara akan datang akhirah, datang cerita bab hukum hakam, kita imani belaka. Kalau Quran kata faqta'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan
Benda ni kedua tangan kedua pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Kita imani itu Quran. Fajlidu minhuma mi'ata jaldah. Udahlah ya. Sebab oleh kamu akan penzina perempuan, penzina lelaki dengan 100 sebab. Kita imani. Kemudian laksanakan itu ihsan. Itu bahagian ihsan. Tapi ini bab iman. Kalau tidak imani, bukan gi kata pula, tu kerak tangan zoling siapa zoling sini? Ini perintah Al-Quran, kalamullah, perintah Allah. Allah zoling ke? Ingat baik ni. Ini bab iman. Ini bab rukun iman. Mana beriman dengan kitab. Secara ijmal, hak umum tadi, hak kitab banyak-banyak. Cara tafsir, hak 4 kitab. Cara khususnya, beriman dengan Al-Quranul Karim. Jangan duduk cium saja. Jangan duduk mengaji saja. Mengaji Al-Quran, 2, 3, 4 guru. Beberapa qiraat. Hukum Al-Quran, tak jadi dah, tak sesuai dah. Zaman dulu boleh pakai. Zaman unta, zaman sekarang mana boleh pakai lagi dah. Jadi kalamullah ni sudah dilapuk. Sudah lagi tidak. Jadi tak payah baca dah lah. Letak di muzium lah. Tak boleh nak beramal dah. Walhal diutuskan Rasul, diturunkan Al-Quranul Karim sampai kiamat. Dah sampai kiamatnya. Tak boleh nak pakai. Dah sesuai dah. Jadi maknanya kalamullah. Siapa? Kalamullah. Jadi Allah ni tidak mengetahui. Allah ni tidak bijaksana. Allah tak tahu akhir zaman ni bukan zaman zaman Nabi, zaman sekarang ni. Jadi Allah tidak mengetahui zaman sekarang ni macam mana. Hati ingat baik tu, ni bab iman. Ni bab iman. Sebab apa? Hukum Al-Quran jelas. Faqta'u, potong oleh kamu. Fajlidu, sebab oleh kamu. Perintah Al-Quran. Duk baca hak ayat. Ni ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada dengar semua kan? Kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kamu puasa, diwajibkan atas kamu qisas, balas seumpama. Bunuh balas, cedera balas. Sekarang bunuh balas juga. Bukan hukum qisas sekarang ni. Bukan hukum qisas. Sebab ada bunuh balas, ada penjara sama hidup. Berjalan sama hidup sampai masa bebas pula. Kemudian ada pula orang yang boleh mengampuni. Bunuh balas ni yang boleh mengampuni hanya keluarga si mati. Ini hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tak ada hak untuk mengampuni. Jadi bunuh balas, keluarga mangsa yang dibunuh, dia maafkan, bayar dengan 100 ekor unta sebagai dia. Ini hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebalik hukum dunia, orang lain yang maafkan, yang tak ada kena-mengena, akhirnya yang membunuh sego-mego. Mangsa yang dibunuh, keluarganya kelik-kelik je tengok. Ingat dahulu pernah hak besar tu lah. Bunuh datuk tengok dulu. Cerita dahulu. Hak Negeri Sembilan dahulu. Cerita dahulu lah. Hak datuk dahulu. Datuk Taha Talib, speaker Dong Negeri Sembilan. Pada ni. Yang membunuhnya sudah bebas lama dah. Sudah dimaafkan, diampuni. Penjara sama hidup dan sekarang sudah bebas. Hak Taha Talib, Datuk Taha Talib, speaker Dong Negeri Sembilan. Ke Melayu mudah lupa. Dan hukum kisos agama, dia ada hukum dia. Bukan sebagaimana hukum dunia sekarang. Kalau cedera balah. Tetok orang, putus telinga dia putus.
Tetok orang, putus tangan dia putus. Jadi bila seumpam tu, siapa berani tetok orang? Kita tetok orang macam tetok kita sendiri jadinya. Mu tetok telinga orang, telinga mu lagi kena kerat. Mu tetok tangan orang, putus jari ke, putus tangan, pergelangan tangan ke, kamu pun sama, jari kamu putus, pergelangan tangan kamu putus. Dah berani ke nak buat ke orang? Mana kalau kita buat kepada orang seperti kita buat pada diri kita sendiri. Ada ni. Balas seumpama. Sembah isi yang seumpama. Balas seumpama. Ada pun undang-undang yang ada, sembah isi kepada perempuan yang tolak pinangan. Cacat perempuan tu sama hidup. Dia hanya dipenjara beberapa tahun saja. Kenapa diringankan? Sebab dia mengaku bersalah, jimat belanja kerajaan, maka hukumannya ringan sahaja. Beberapa tahun sahaja. Berkelakuan baik dalam penjara, jadi bebas awal lah. Sebab apa? Tolok cuti lah, tolok apalah, akhirnya bebas. Lepas tu senyum je. Perempuan yang tolak pinangan dia tu cacat sampai ke mati, tak ada orang nak. Akhirnya yang disembah esik perempuan ni, dia cacat, kemudian tak puas hati pula dengan hukum yang ringan. Orang yang sembah esik ni masuk penjara, keluar tu hari senyum je, boleh lewat tu. Kerana ada nak orang nak kemung. Apa ada ni? Ada ni. Jadi itu hukum agama. Duduk sini. Iman duduk sini. Pelaksanaan itu pergi pada ihsan. Kita hanya berjuang, moga-moga hukum agama Allah tertegak di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajipan kita. Tertegak atau tidak, itu bukan kerjaan kita. Ingat baik ni. Ni hukum agama Allah. Yang mana hukum agama Allah ni ijma' ulama wajib kita tegakkan. Dengan bahawa kita wajib memperjuangkan. Hukum agama Allah ni wajib ditegakkan. Ijma' ulama, bukan khilaf-khilaf ulama. Kita bukan hanya tegakkan hukum agama dalam diri, dalam keluarga. Wajib ijma' ulama kita tegakkan hukum agama dalam negara. Tapi kita memperjuangkan. Berjaya tak berjaya itu bukan urusan kita. Kita nak memperjuangkan tegak agama dalam anak-anak kita pun kita kadang-kadang gagal. Kadang-kadang kita lah. Kita kena berjuang. Zaman sekarang ni zaman yang penuh dengan fitnah. Kita berjuang supaya agama Allah tertegak dalam kehidupan anak-anak kita. Itu perjuangan kita tu. Tapi berjaya tak berjaya, itu bukan kerjaan kita. Ada yang alhamdulillah berjaya, ada yang buat cara dia. Pada ni. Tapi kita macam mana terdahulu, kita sudah memperjuangkan. Kita didikan agama yang secukupnya, bagi panduan agama yang secukupnya. Itu perjuangan kita. Berjaya tak berjaya, itu bukan kerjaan kita. Itu je lah. Itu cerita untuk menegakkan agama dalam keluarga kita pun kada tu. Sama tu dalam negara pula. Tapi kita wajib memperjuangkan. Itu wajib memperjuangkan supaya hukum agama tertegak. Itu bab ihsan. Ini cerita bab iman. Beriman dengan kitab. Secara tafsirnya Taurat, Injil dan Zabur dan Al-Quran. Secara khususnya Al-Quran. Kita imani sekalian yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu rukun iman yang ketiga. Keempatnya wajib percaya kita dengan segala Rasul. Wallahu a'lam. Kemudian insya-Allah lah dah kuliah kita ni boleh lagi sekali dah. Sebut dah sebelum ni kan. Insya-Allah kita hanya cuti pada hari Khamis hari raya. Dah cuti dah apa dah, anak cucu dah baliknya. Hari raya pun. Tapi kalau mengajar 1 Syawal, viral dalam FB lah. Satu Syawal mengajar. Tapi saya pernah mengajar hari raya. Raya puasa raya dia ingat hari Jumaat. Raya tu jatuh hari Jumaat. Jadi saya ada kuliah sebelum Jumaat di Masjid Pengadang Baru. Kuliah 45 minit sebelum Jumaat. Jadi walaupun hari raya sekalipun, saya kata dah, kalau kamu buat Jumaat, saya buat kuliah.
Kalau kamu cuti Jumaat, saya cuti kuliah. Gitu je. Jadi sekarang ni hari raya tu jatuh hari Jumaat. Semalam Jumaat kamu buat ke tak? Buat. Kita mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali tak Jumaat dah. Kita mazhab Syafi'i. Buat Jumaat. Buat Jumaat saya buat kuliah. Sebab dia kuliah sebelum Jumaat. Dia gitu. Jadi kuliah 45 minit sebelum Jumaat. Saya baca kitab Minhajul Abidin. Jadi 40 minit sebelum Jumaat. Selagi kamu buat Jumaat walaupun hari raya, saya akan buat kuliah. Jadi buat kuliah hari raya. Tukang nak rakam pula hak susah. Tukang rakam tu kira 3, 4, 5, 6 orang dah tukang rakam. Hak tukang rakam susah. Sebab apa? Nak raya. Saya pun nak raya juga. Bukan beraya. Tapi oleh kerana kita ke mana pun kena datang Jumaat. Datang Jumaat kita buat kuliah lah. Tu kuliah hari raya. Jadi hak kita ni cuti insya-Allah lah. Hari Khamis hari raya. Minggu depan kali lagi baru raya kan. InsyaAllah ada sekali lagi lah. Kan sebut dah fadilah sebelum ni kan. Kaman ada sab'ina faridah. Menunaikan satu kefarduan seperti menunaikan 70 kefarduan di bulan yang lain. Kita belajar ni, hak ni kefarduan ni. Wajib fardu ain kita belajar. Cerita bab pegangan fardu ain, kita bicara bab semayang fardu ain, kita bicara bab hati fardu ain. Seperti kita belajar kuliah duha, ni 70 duha di bulan yang lain. Jadi maknanya Khamis lepas raya tu jatuh raya Nang dah. Jatuh raya Nang lah, tak ada apa raya Nang. Dia tak ada raya Nang ni, cuma kita je dah 5 hari tak makan. Jadi raya ke-6 tu nak raya lah pulaknya. Tiba-tiba raya Nang juga, sehari pun tak puasa. Sehari dah puasa. Raya Nang dia kata. Ni kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16. Muka surat 16. Baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketahui olehmu bahawasanya bagi istihdar dan muqaranah itu terbahagi 2 bahagi. Istihdar, hadir di hati akan perkara yang kita nak niat. Muqaranah ni kita sertakan niat di dalam takbiratul ihram. Istihdar, kita hadirkan apakah perkara yang kita nak kena niat. Ada 4 darajah yang kita ulang balik dah minggu lepasnya. Kalau semayang sunat macam mana, semayang sunat berwaktu bersebab macam mana, semayang fardu nak kena niat berapa, semayang fardu yang syarat sahnya berjemaah macam Jumaat nak kena niat berapa. Hak tu yang kita nak kena hadirkan sebelum daripada takbir. Kemudian muqaranah ni kita sertakan niat. Kalau semayang fardu zuhur kok qasa, ta'arud, ta'ayyun dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram. Kemudian hak berkaitan dengan istihdar dan muqaranah ni didatangkan 2 bahagi. Kitab ni datangkan 2 sahajalah. Dia ada hak hakiki, dia ada hak urfi dalam kitab kita ni. Hakiki dan urfi. Di satu lagi ada dia panggil tauzi'iyah, dia panggil. Hak tu hak ece-ece, hak tu dinyatakan dalam kitab Munyatul Musalli. Dalam kitab ni datangkan 2. Mana 2 bahagi tu? Pertama, istihdar yang hakiki, hadir yang sebenar-benar, dan muqaranah hakikiyah namanya. Muqaranah hakikiyah. Hakiki ni hak sebenar-benar. Kita baca depan tu lagi. Keduanya istihdar yang urfi dan muqaranah yang urfiyah namanya.
Jadi istihdar tu muzakkar. Jadi urfi tu muzakkar lah. Kalau kata muqaranah urfiyah, sama-sama taknis lah pada ni. Jadi istihdar hakikiyun, muqaranah istihdar hakikiyun, muqaranah hakikiyatun. Istihdar urfiyun, istihdar istihdar hakikiyah. Muqaranah urfiyah, muqaranah hakikiyah. Istihdar hakiki, istihdar urfi. Dia ada dua bahagi. Bermula makna istihdar yang hakiki, iaitu bahawa menghadir ia, istihdar menghadir ia di dalam hatinya akan sekalian rukun sembahyang itu dengan tafsilnya dahulu daripada takbir. Menghadir ia di dalam hatinya akan sekalian rukun sembahyang itu. Menghadir ni dengan tafsil satu-satu rukun 13. Istihdar ni bila? Dahulu. Dahulu tu takluk pada menghadirkan. Menghadir, mendatangkan, ingatlah. Menghadir ni ingatlah dia panggil. Menghadir, mendatangkan dalam hatinya akan sekalian rukun sembahyang. Menghadir ni dengan tafsir, dengan satu-satu. Menghadir ni bila menghadir ni? Dahulu daripada takbirnya. Sebelum takbir tu kena hadir rukun sembahyang hak 13. Dah. Ambil tu dulu. Dia pergi pada istihdar urfi di hadapan. Kemudian muqaranah, baru masuk tajuk muqaranah. Dia istihdar hakiki ni. Kita ambil dua-dua lah. Kita regulah dua-dua. Dan makna istihdar yang urfi. Urfi ni panggil apa? Uruf pada panggilan hadir dah. Hadir dah semayang. Kita nak semayang ni. Sebut kata semayang, kena hadirlah semayang rukun 13. Baru panggil semayang. Jadi istihdar ni ada hak urfi. Urfi ni macam ginilah. Kita ini semua di antara istilah-istilah ilmu yang kita kena ingatlah. Sebut uruf. Dia ada uruf am, ada uruf khas dia panggil. Kita bicara ni uruf am ni hak ramai. Pada uruf. Uruf ni pada kiraan lah. Macam gini-gini. Kalau kata najis, kita bicara darah contohnya. Najis darah ni bukan darah kita. Kalau darah kita banyak mana pun maaf, kena pakai yang semayang, kena tubuh dalam semayang. Kalau darah ajnabi, darah asing, bukan darah kita. Darah yang terpercik pada masa sembelih ayam. Darah yang kena kepada pakaian kita ketika kita duduk cara orang luka contoh, itu bukan darah kita. Jadi lekat di pakaian kita. Dimaafkan jikalau sedikit, banyak tak maaf. Sedikit ni macam kira pada uruf dia panggil. Uruf ni apa? Kira kepada orang ramai. Kalau banyak tu panggil sikit ke panggil banyak? Panggil sikit lagi tu. Maka dimaafkan semayang sah dengan darah yang pada urufnya panggil sikit. Uruf ramai kata, banyak gitu tu. Maka barulah di semayang tu kena ulang balik, tak sah. Faham tak ni? Jadi dimaafkan jikalau darah tu sedikit. Sedikit pada uruf dia kata. Ada ni? Sedikit pada uruf. Dia banyak bicara uruf-uruf ni. Macam contoh gini. Dia batuk. Batuk tu dia membatalkan sembahyang. Batuk membatalkan sembahyang. Batuk membatalkan sembahyang. Bukan bercakap saja, bukan berdeheng saja. Batuk bunyi berdeheng lalu. Bukan berdeheng saja, batuk tu batal sembahyang. Dimaafkan jikalau terkeras. Ada terkeras? Terkeras ni apa? Ni ayat kitab ni. Terkeras. Faham terkeras maknanya? Tak boleh nak kawal. Bagaimana? Bersing. Bersing tu memang terkeras. Adapun kalau kita boleh kawal, kita buat batuk batal lalu lah.
Memanglah kita berasa benda ni, geli. Berasa tengkok kita tu tak selesa. Kita nak membaca ni. Nak membaca Fatihah contohnya. Jadi tekok kita berasa, kita pun biar lega. Oh, kita pun bismillah. Batal. Sebab kita batuk dengan sengaja. Sebab tu kita wajib dalam sembahyang pelihara daripada batuk. Mana 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 tahan. Ni tahan lah. Mana wajib kita kena tahan. Memang kita rasa memang tak berapa selesa ni, wajib kena tahan. Terkeras, maka dimaafkan. Dia batuk memang batal, tapi terkeras dimaafkan. Terkeras, selagi boleh kawal, kita wajib kawal. Ada ni, dia kadang-kadang boleh kawal lagi, tapi buat peseng. Ni saya pernah cerita ni, satu tempat pengajian, betul lah, dia masa tu panah. Bila panah ni, dia banyak abuk, ada panah kan. Budak-budak ni pula, kalau dia berjalan, dia eret kasut. Jadi orang hok belakang dia makan asap ah. Mana ni? Orang depan eret kasut, orang belakang makan asap. Asap apa? Abuk tu lah. Budak-budak kan. Jadi apabila abuk debu ke tau. Bila dia jalan digesek-gesek kan akan naik tu kan debu. Bila debu masuk dalam tengkok tak selesa. Macam ni? Dah ni musim berdebu ni. Dia semayang budak ni maghrib, Allah. Rakaat pertama tu okey lagi mula-mula. Batuk seorang, Allah, riuh rendah. Pelajar ratus-ratus orang, riuh rendah. Mana kita kata kok, kalau katok kok bunyi sekor, bunyi habis. Gitu. Batuk seorang, punyalah batuk. Kita tengok batuk tu, masa sembahyang maghrib ni, kok depan tu, macam nak mati dah. Batuknya. Beri salam je, senyap sunyi. Ada ni. Jadi kebetulan ngajar maghrib tu setuh bab perkara membatalkan sembahyang. Sebut. Batuk, kalau sengaja, batal. Terkerah, boleh dimaafkan. Isyak, senyap sunyi, tak bunyi pun. Ada ni. Orang tua pun kata, Ustaz, seminggu dah budak-budak apa hangat dia tu. Bosan dengar tu dia. Bising bangun. Orang kampung ni lah pula. Dia kata seminggu dah budak buat perangai. Buat batuk tu lah. Bising bangun sekali. Tengok. Mana apa tu? Dia masih lagi boleh kawal. Tapi dia buat batuk, batal sembahyang. Jadi terkeras dimaafkan. Tiba-tiba terkeras, tapi banyak kong batal juga, kena berhenti. Banyak lagi warna pada uruf. Dia panggil uruf. Dia batuk gitu tu, sikit ke banyak? Banyak dah tu. Dia tadi lagi batuk serakaat dah dia batuk. Mana? Batal. Berhenti sembahyang. Mana ni? Ni kita kadang-kadang kan comel kitanya. Tapi mari apa? Tiba-tiba jadi batuk. Jadi apa? Jadi apa? Tersedok ke apa, mai? Tersedok ke apa? Jadi bila tersedok ni kong batuk. Kita masa takbir tadi tak ada comel. Tapi bila tersedok begitulah, dia bukan buat tiba-tiba panjang, banyak pada uruf dikira batal sembahyang walaupun tak sengaja. Hak kata kalau terkerah dimaafkan jikalau sedikit pada uruf, kalau banyak pada uruf batal. Apa dia uruf? Kira ramai. Tu uruf dia panggil. Pada uruf. Tetapi kalau dianya memang penyakit batuk sepanjang masa, kalau nak cari waktu dok batuk baru semayang, dok semayang lah jawapan dia. Banyak mana pun dimaafkan walaupun batuk bermula dari takbir berterusan sampai ke salam sekalipun. Kalau memang dia
Tak boleh nak cari dah masa yang tak kena batuk sebab dia berpenyakit batuk. Tapi nak ceritanya, banyak batuk, sedikit batuk pada uruf. Uruf ni ki'an ramah. Jadi sini dia panggil istihdar urfi ni, iaitu menghadirkan akal sekan tersebut sehingga kau semayang dalam hatinya. Bila ni? Dahulu takbirnya dengan ijmal jua. Mana ijmal? Cara kasar nak semayang ni. Gitulah. Cara kasar je. Tapi hadir dak rukun 13. Tak hadir secara tafsir, tapi hadir secara ijmal. Tengok malik-malik ada kita ni. Tafsir, ijmal. Hak tu sebut sana kan? Ni. Hak istihdar hakiki, ni menghadir ia dalam semayangnya, dalam hatinya akan sekalian hukum semayang dengan tafsil. Hak ni pula hak istihdar urfi, menghadir ia akan sekalian tersebut. Sekalian rukun semayang tu lah. Di dalam hatinya dahulu takbir, menghadir dengan ijmal jua. Ijmal, tengok ejaan dia tu. Jadi gini, sebelum semayang muqaranah belum lagi takbir, belum. Mana istihdar hakiki ni, mana hadir di hati dia sebelum takbir akan rukun sembahyang 13 secara tafsil. Satu-satu nampak di hati dia. Hak istihdar urfi ni nak sembahyang. Nak sembahyang terkandung di dalamnya rukun tu. Terkandunglah. Tapi secara ijma' je lah. Ijma' macam mana? Bukan cara satu rukun sembahyang. Bila sebut kata nak semayang, maknanya rukun 13 lah apa panggil semayang. Tapi hadir tak sekalian rukun semayang? Ada tak? Cuma hadir nak semayang, jadi orang panggil apa tu? Dia panggil hadir sekalian rukun semayang secara ijma'. Bila ingat nak semayang, bila hadir di hati nak semayang, maknanya hadir tak rukun 13? Hadirlah secara ijma'. Bukan cara satu rukun, bukan. Bukan secara satu rukun. Mana nak semayang, mana dalam tu hadir tak rukun 13? Hadir secara ijma'. Cara tafsir ni satu rukun 13. Ni kena ambil faham molek. Dia hak istihdar hakiki, muqaranah hakiki ya. Istihdar hakiki, muqaranah hakikiyah. Hak ni mustahil atas orang awam. Hak ni mustahil atas orang awam. Mustahil adah lah. Hak Tuhan kuasa, Tuhan boleh buat je. Dari segi adahnya mustahil. Nak hadir rukun semayang secara tafsir tu, hak ni atas orang awam, hak tu mustahil. Jadi orang awam ni cukup dengan sebelum takbir hadir di hati nak semayang, dipanggil muqaranah urfiyah, memada atas orang awam bagi pandangan Imamul Haramain dan pandangan Imam Ghazali rahimahullah. Imamul Haramain guru Imam Ghazali, dan Imam Ghazali pun sama, orang awam memada dengan istihdar urfi dan muqaranah urfiyah, dan kita akan bicara nanti. Sebab nak muqaranah hakikiyah, dia kena istihdar hakiki. Hak ni mustahil atas orang awam, mustahil adah dia panggil. Mustahil adah. Mana hak biasa-biasa orang awam tak mampu. Macam mana orang hak mampu hadir rukun semayang secara tafsil? Hak ni bagi orang yang muqarrabin, orang khawas, orang yang tertentu yang dipilih oleh Allah, yang saya bicara melupah. Ingat tak? Kita bicara pegangan. Mereka bukan hanya berpegang, mereka syuhud di hati, zauq di hati, hadir di hati, kecap di hati. Hak bicara bab qada qadar. Siapa tu? Muqarrabin, orang maqam aulia. Jadi hak nak hadir ni sekalian sembahyang, sekalian rukun 13 tu dengan tafsir tu. Dengan tafsir satu rukun hanya kepada orang yang muqarrabin. Orang awam mustahil. Ada ni.
Sebab apa orang muqarrabin ni dia nak dia hadir rupa semayang? Sebab hati mereka betul-betul terikat dengan semayang, rindu untuk bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyang. Nak sangat-sangat semayang, nampak rukun 3 lah di hati mereka. Pada ni. Dia kena bicara molek ni. Kitab kita ni dia hanya cerita seumpama tu sahaja. Ada hak istihdar hakiki, kemudian istihdar urfi. Bawah tu ada. Dan telah memilih setengah ulama yang besar-besar seperti Imam Ghazali dan lainnya akan memada atas orang awam dengan istihdar yang urfi dan muqaranah yang urfiyah. Pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Al-Haramain, guru pada Imam Ghazali. Sebab apa? Mustahil atas orang awam. Macam mana mereka hadir rukun sembahyang 3 belah? Ini ayat kitab. Bukan huraian Tok Guru. Dia kata orang yang hadir istihdar hakiki ni, dia hadir rukun 3 belah tu, nampak stoko macam tengok tuku dapur. Ni ayat Tok Guru. Dia nampak rukun 3 belah. Satu-satu dia nampak. Tapi bukan dia bilang. Tapi satu-satu hadir di hati mereka seperti nampak tuku dapur. Kenal tuku? Saya tak kenal. Sebut saja je. Sebut tak kenal. Hak mana tuku tak tahu. Ke tuku hak batu, hak nuku. Tu dah lain dah. Tu. Tuku ni ke apa? Tempat berpuyuk. Tempat berpuyuk. Tu hak tempat orang demoh tu. Tu batu. Tu lain tu. Tu tuku. Tu tuku. Tu tuku. Kan dia ada batu dia panah. Lepas tu dibukuh dalam kertas. Dibukuh dalam kertas dulu. Lepas tu kain dulu. Lepas tu kertas. Kertas dulu baru kain. Tu tuku. Tu tuku. Ni tuku tu mana? Tempat berpuyuk. Jadi nampak rukun 3 belah ni seperti nampak tuku dapur. Stoko nampak rukun 3 belah. Sebab apa? Rindu nak semayang, nak bermunajah dengan Allah. Hadir ni rukun 3 belah secara tafsir ni, bukan cara ijmal. Kita ni nak semayang. Nak semayang maknanya dalam tu ada tak rukun 3? Adalah secara ijma, cara kah je. Jangan salah faham ni pula ni. Nak semayang kena bilang niat, takbir, Fatihah. Orang duduk usolli fardhu zuhri, duduk niat, takbir, Fatihah, berdiri, rokong. Apa benda pula jadi ni? Jadi kita orang awam, kita nak semayang tu panggil hadir sebelum takbir, nak semayang. Tapi nak semayang tu ada tak rukun 3 belah? Ada secara ijmal. Ada rukun 3 belah. Tapi hadir tak di hati kita rukun 3 secara tafsir? Tak. Tapi hak muqarrabin ni memang dia nampak semayang tu lek-lek dah. Ada. Nampak macam tengok tuku dapur, nampak rukun 3 belah. Ni hadir di hati. Sebab apa? Hati mereka betul-betul terikat dengan semayang. Sebab mereka-mereka ni luar sembahyang pun sebagaimana dalam sembahyang. Sama telah dalam sembahyang, luar sembahyang. Kita hanya buat-buat. Ada ni. Buat-buat makna kita kena mujahadah. Dalam sembahyang. Syarak melarang bercakap, maka kita pun tidak bercakap. Kalau bercakap walaupun satu perkataan, sembahyang jadi batal. Kita pun tak bercakap. Luar sembahyang syarak larang mengumpat, kita pun tidak mengumpat. Sebab apa? Dalam sembahyang bukan mengumpat. Bercakap pula hanya satu patah, dah tak boleh. Kalau bercakap batas sembahyang, kita pun tak bercakap. Jadi kelakuan yang sama luar sembahyang. Kalau syarak melarang kita bercakap mengumpat macam tu, tak buat lah. Ada ni. Dalam sembahyang syarak melarang mazhab Syafi'i bergerak 3 kali. Kalau bergerak 3 kali dengan sengaja, haram, batal semayang. Kita pun tak bergerak 3 kali. Sebab apa? Sebab kalau dengan sengaja, haram dan batal semayang.
Jadi luar semayang kita nak bergerak kepada tempat yang diharamkan, dok sama sekali. Gitulah. Maknanya kita berusaha mengekali kelakuan sembahyang di luar sembahyang. Ni kita bermujahadah aja. Adapun muqarrabin ni luar semayang, sama dalam semayang. Hati mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, napah demi napah, saah demi saah. Ni hak maqam aulia. Lupa kepada Allah sesaah sahaja. Qadaitu biriddati, aku menghukumkan dia aku murtad. Dan kita hikam. Ni orang arifin. Hukum dia aku murtad. Murtad agama, bukan murtad maqam dia panggil. Murtad ni terbalik. Kita dalam bab syariat kitanya murtad terbalik daripada Islam, jatuh kafir, wal iazabillah tu murtad. Ni panggil murtad maqam. Maqam muqarrabin, lupa pada Allah sesaat saja dia pun jatuh maqam. Bertaubat segera, naik pula maqam muqarrabin. Tu. Lupa sesaat, aku menghukumkan dia aku murtad. Murtad maqam, bukan murtad agama. Orang mengajar salah, lupa pada Allah, kafir. Mana apa ni? Kalau lupa pada Allah, kafir. Itu Nabi kata akhir zaman, pagi Islam, petang kafir, petang Islam, pagi kafir. Ni lupa pada Allah Ta'ala, kafir. Kalau lupa tu jadi kafir, tak jadi Islam pasal dah. Lupa semua. Tengok lembu contohnya. Kalau tak hadir di hati, Allah lah yang menjadikan lembu, Allah yang menggerakkan lembu, kafir dia bubuh. Ada ngajar seumpama beritahu kita dahulu. Ni sesat belaka ni. Karuk ajaran seumpama tu. Dan kita kata lupa sesaat kafir, murtad, bukan murtad agama, murtad maqam. Sebab dia maqam muqarrabin, sesaat jadi lupa, sesaat lupa. Jadi sesaat lupa ni seolah-olah seperti orang pegang gelas, sesaat je terlepas daripada pegangan, gelas akan jatuh dan pecah. Gitu. Seolah-olah gitu. Jadi rosak dah dianya. Bertaubat segera kepada Allah. Ini taubah muqarrabin. Kita astagfirullah. Apa makcik? Saat ni makcik lupa ke Tuhan kena istighfar sebab dosa. Padahal lupa semua. Peliknya mengupak tak ada apa-apa pun. Mengupak ada apa-apa. Lepas tu astagfirullah, makcik lupa ke Tuhan berdosa makcik. Hak mengupak tu berdosa, lupa tu tak berdosa-berdosanya. Tu dalam kita hakikah cerita, itu dosa hakikah, bukan dosa syariah. Ni campur aduk ni. Mengupak dah apa, lupa ke Tuhan berdosa. Astagfirullah. Ni siam ngaji pasal ni. Ngapa salah guru, salah ajaran. Memang dah kita ada sebut, lupa pada Allah, dosa yang amat besar, bukan dosa syariah. Itu cerita bab muqarrabin. Orang hampir hati dengan Allah, maqam aulia. Jadi lupa ke Tuhan ni sesaat, seolah-olahnya terlucuk gelas, gelas jatuh. Pegang molek sesaat je kita kita tak pegang. Jadi macam mana gelas? Lepas jatuh. Ni kita cerita cakap asbab ni. Adakah kita pegang tu bekas pada tak jatuh gelas? Dah. Semua qada. Kita pegang, lekat gelas, kita lepas, terlucuk gelas. Itu hanya cerita asbab. Gelas tu lekat di tangan, gelas tu terlucuk jatuh, qada, bukan tangan kita ambil bekas. Itu pegangan kita. Tapi nak ceritanya, orang duk tangga ni. Sesaat je lupa pada Allah. Jadi, murtad maqam, segera bertaubat. Berdosa, dosa hakikah, bukan dosa syariah. Kita dosa syariah dah lepas-lepas, dosa riak, dosa ujub, dosa takabur, duk cerita dosa lupa ke Tuhan. Ini salah belaka ni. Ada ni. Tapi orang duk maqam ni lah, yang hati sentiasa bersama Allah, nak semayang, hadir di hati mereka, istihdar hakiki dia panggil. Itu hadir yang sebenar-benar, nampak semayang rukun 13 tu seperti nampak tukul dapur stoko gitu nah. Macam mana? Ni contoh. Orang yang ni bandingan je ni. Dia ada kereta baru. Dia punya sayang ke kereta dia, contohlah. Di hati dia tu kereta saja. Bunyi apa-apa kita tengok, takut orang mari rapat-rapat kereta calo kan.
Tengah malam sikit bunyi apa kita tengok. Takut orang buat lari kereta baru ni. Tengah kelubung molek. Macam mana kereta di hati? Oh, hadir sungguhlah di hati. Nampak tak di hati ni atap pintu apa ni? Atap panggil tak? Atap pintu ke bonet ke? Nampak tak? Nampak lah, nampak stokor kereta tu. Sebab apa? Ni kereta di sini ni, kereta kilat. Kereta baru ni. Keluar tu kan apa gosok. Kau boleh tayar pun nak basuh. Tayar boleh nak basuh. Orang ni. Tapi nak ceritanya hati tu hadir sungguh ke kereta tu, nampak tak? Hak juzuk kereta. Nampak dengan atap dinding. Tak kira bonet ke tayar ke. Nampak. Sebab apa? Ni duduk sini. Ni duduk sini. Lama. Tak peduli dah. Tak ada di sininya. Mula-mula nak cerita. Hati tu hadir sungguh-sungguh. Kereta negok tak ada tidur kereta nak tuang. Sebab apa? Sebab takutlah. Mari kucing ke apa ke malam-malam dia naik atas kereta baru-baru ni. Kucing ni kok tak jaga tidur tuang, duk mikir kereta di depan. Bila cerita dalam hati ni hadir dak rupa kereta sutir. Nampak sutir-sutir rupa kereta. Lama-lama tak ada dah, ada. Tak ingat sikit habuk dah kereta tu. Pada ni. Jadi soalnya gitulah. Nampak sutir kereta, nampak sekalian. Sebab apa? Hati tidak ada, melainkan kereta je. Hadir ni sekalian rukun sembahyang secara tafsir. Sebab apa? Sebab di hati rindu untuk bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil istihdar hakiki, hadir rupa sembahyang. Hak sebenar-benar. Orang awam ni, orang ramai-ramai kita ni hadir juga nak sembahyang. Dalam sembahyang tu ada rukun 13. Adalah rukun 13. Tanpa rukun 13 tak panggil sembahyang. Tapi hadirnya secara ijmal, secara ringkas. Itu hak istihdar hakiki dan istihdar urfi. Bermula makna muqaranah yang hakikiyah, iaitu bahawa ada bahawa di muqaranah artinya disertakan segala niat yang diistihdar akan dengan tafsir dengan segala juzuk takbirnya daripada awal hingga akhir. Hak semayang ni daripada A sampai Ba hadir sepenuhnya. Saja aku semayang ni nampak semayang tu sepenuhnya dalam daripada A Allah sampai ke Bar akbar sepenuhnya. Ini pun samalah mustahil atas orang awam. Ini bicara orang yang muqarrabin. Wallahu a'lam. Minggu lepas cerita hak ni derma pondok Baba Wang Ismail tu. Minggu lepas tu kata orang beri 10,000 tau. Jadi orang yang sama tambah lagi 20,000 masuk akaun jadi 30. Jadi minggu lepas wit tangan saya cash 10, tambah lagi dalam akaun jadi tambah 20 jadi 30 lah. Dan saya pernah dahulu, lama dah lah, pondok berbuang orang beri cash 30. Cash 30. Sebelum giato tu Allah susah hati. Dah 30 duduk tangan. Hak orang pula. Susah hati lah. Nak giato letak dalam bank, nak pergi sekarang dah. Nak pergi atau di Fotoni tu. Nak tinggal di rumah 30. Satu hal. Lepas tu hak orang pula. Orang pula nak buat pondok pula. Allah lah. Masuk sebelum jatuh tu lah punyalah. Takutlah sebab apa? Banyak. You cash 30,000 stoko. Untuk pondok berbuang atau cerita lama dah lah. Jadi ni dia 30, 10 hak saya cerita minggu lepas. Lepas tu dia tambah pula jadi 20 jadi 30.
Dia rasa sayang tak sayang atas hati masing-masing. Di atas hati masing-masing. Sama juga dengan benda dunia. Kalau kita Allah mahanya membeli bazir kalau kita kau. Tapi kalau orang apanya ni molek ni tak sayang. Kita Allah sayangnya lah. Allah kalau dia mau murah boleh pakai juga. Ni cerita dululah. TPW plastik RM1 boleh pakai. Allah. RM1 hadiah tu boleh pakai. TPW semua ya je dalam. Dok. Mahal tu. Dok. Habis duitnya. Dok. Kalau kita kata bazir Allah, berapa harga? Padahal TPW plastik sepetula jadi kecok je TPW situ. Marah dia orang. Plastik petula gecok TPW. Lain buatan dia. Tapi nak ceritanya orang hok minat. Dak mahal. Orang tak minat. Allah. Mahal bazir. Macam orang makan-makan tu nah. Pakai di tubuh dia baju berapa, tali pinggang berapa, seluar berapa, kasut. Allah, kasut. Kaki harga banyak tu. Allah, bazirnya dah. Orang tak jangok. Orang jangok dia kata dak. Mahal-mahal lagi masuk waktu nak semayang, tak berani nak berhenti semayang masjid ya. Ambil dia orang lah. Kan ni. Nak semayang macam mana? Berapa harga? Allah kata bubuk kaki harga banyak tu. Kalau kita kata bazir, dak. Dia kata dak. Tu kata atas hati masing-masing. Dan hok nok ni kok tak ada sikit je, murah je. Kalau hok tambah ni kok Allah mahalnya. Gitu lah. Hok dunia sementara je, mati jadi hok orang. Ni kitab 20 sifat hati, muka surat 30 baris yang ke-5 daripada atas. Yang ke-5 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua, berhenti dari melakukan maksiat. Ini rukun taubah yang kedua daripada 3 rukun. Yang pertama, menyesal maksiat yang telah dilakukannya, menyesal kerana Allah. Itu rukun taubah yang pertama. Yang keduanya, berhenti dari melakukannya. Al-iqla' dia panggil, berhenti daripada melakukannya. Jadi kita maklum berkaitan dengan taubah ini adalah ketaatan batin. Taubah adalah ketaatan batin. Jadi rukun pun ketaatan batin jugalah rukunnya. Yang pertama, menyesal hati. Kemudian yang kedua tu pahit sikit, kita nak faham. Yang ketiga di bawah tu, berazam tidak akan mengerjakannya lagi, tidak akan mengulangi kembali. Berazam. Azam ni pun hati. Dah taubah ibadah hati kan? Padahal ibadah batin, ibadah hati. Jadi rukun pun hati jugalah. Hak 3 ni. Menyesal duduk sini. Azam bulat di hati pun duduk sini. Hak ni meninggalkan pun dipanggil hati juga. Sebab nak meninggalkan maksiat ni dimari daripada al-kafu anin nafsi, tahan diri daripada melakukan maksiat. Tahan ni duduk sini, bukan duduk sini. Makna kita berhenti daripada melakukan maksiat, nak berhenti, tahan diri. Yang ni tahan ni duduk sini lah. Ada ni. Makna apa ni? Berhenti daripada melakukannya dengan bahawa menahan diri daripada melakukan maksiat pada masa sekarang. Nak mari mana nak berhenti dengan menahan diri ni? Ni hati. Kita nak berhenti maksiat. Kalau hati tak mari daripada hati, nak berhenti macam mana?
Sebab maksiat ni terkadang sudah sebati dengan kita. Sudah sebati. Maknanya kita suka sangat-sangat dengan maksiat tu. Sebati dah. Kemudian pula, dah lah maksiat tu sebati. Kemudian, janjian seksaan akhirah ditangguhkan, bukan segera. Bukan kata buat maksiat kena pukul segera. Tak ada orang buat maksiatnya. Jadi buat maksiat ni benda yang benda yang hak kesedapan, keinginan nafsu. Kemudian pula janjian seksa, janjian yang bertangguh. Perangai manusia ni kalau bertangguh nati. Tu perangai manusia kan. Nati lah. Last minute barulah kelang kabut. Jadi kemudian pula terkadang kita merasakan bahawa tu kecil je, Tuhan tak ambil salah sebab kita banyak buat amal dah. Ni badan ni. Jadi dia nak berhenti dari maksiat ni, dia kena mari daripada hati. Kenapa? Kena tahan diri daripada mengerjakan. Jadi dikira kepada hati juga. Sebab taubah ibadah hati. Menyesal rukun yang pertama. Menyesalnya duduk di hati. Rukun yang ketiga, azam bulat di hati, tidak akan mengulangi. Jadi azam pun duduk di hati. Yang kedua ni sahaja, berhenti daripada melakukan maksiat. Berhenti ni mari mana? Mari daripada tahan diri daripada mengerjakan. Mana dipanggil? Hati juga. Jadi tiga rukun taubah ni adalah bicara hati. Sebab apa? Sebab kalau hati tidak tahan daripada mengerjakan, mulut kata tak mau buat dah. Hati tak kata tak mau buat. Buat pula lah. Akan buat lah. Mulut kata tak mau buat dah ni, nak tinggal dah sekarang. Hak azam tidak akan mengulangi, itu rukun taubah yang ketiga. Mulut kata nak tinggal, tapi hati tak kata nak tinggal, buat pula. Kerana mulut kata nak tinggal, tapi hati tak kata nak tinggal. Boleh tinggal tak sekarang ni? Tak boleh tinggal. Sebab nak tinggalnya ni, mari sini. Mana tahan diri daripada melakukan. Duduk sini. Barulah jadi berhenti sungguh. Kalau baru duduk sini, hatinya tak ada di hati, tak akan berhenti. Sebab tu dia panggil bab hati juga termasuk hak rukun taubah yang kedua. Sebab apa? Ini sifat kepujian yang pertama, ibadah batin, ibadah hati. Ini saya biasa sebut ni, jauh sangat pemahaman kitanya. Taubah, semayang sunat taubah. Taubah, perbanyakkan istighfar. Jauh tu. Semayang sunat taubah tu ibadah zahir peko. Istighfar tu zikir lisan, lidah zahir. Kemudian pula, apa hukum semayang sunat taubah? Tanya soalan pun pelik. Apa hukum semayang sunat taubah? Itu soalan pelik, nak jawab pun tak pandai. Dah semayang tu sunat taubah, apa hukum? Pelik nak jawab macam mana? Maknanya sunat lah. Kalaulah taubah tu semayang sunat taubah, taubah wajib ijma' ulama', semayang tu tak disunat dah lah, semayang wajib taubah lah panggil. Semayang fardu taubah lah panggil. Dah main sunat je. Maknanya bukan rukun taubah. Sebab taubah wajib ijma' ulama', rukunnya mesti wajib. Ada ni. Astaghfirullah tu nah. Wajib ke sunat? Sunat. Maknanya bukan rukun taubah juga. Tapi jangan salah faham. Hukum sunat tu sunat lah. Itu tak sampai sunat taubah lah. Sunat. Buat lah. Lepas tu tak payah istighfar. Apa pula tak payahnya sunat. Tapi itu bukan rukun taubah. Kalau sampai sunat taubah sekalipun,
perbanyakkan istighfar sekalipun yang ianya bukan rukun taubah, tiba-tiba rukun taubah salah satu dari 3 ni kita tidak tunaikan, tak panggil taubah. Walaupun dia tidak pernah sembahyang sunat taubah, walaupun dia malas istighfar, tetapi 3 rukun taubah ni dilengkapkan, taubahlah dianya. Jangan salah faham pula. Bukan menafikan hukum sunat sembahyang sunat taubah, hukum sunat memperbanyakkan istighfar. Mana hak sunat jangan tinggal. Tapi kita nak bicara taubah hak wajib ijma' ulama, maka kena kenal lah apa rukun taubah tu. Yang mana taubah wajib, rukun pun wajib. Jadi kalau faham taubah sembahyang sunat taubah agak memang dak reti sangat-sangat. Dak reti. Taubah ibadah batin. Maknanya rukun taubah pun dak kenal. Sebab apa tu? Ilmu. Sebab itulah beberapa kali saya sebutnya taubah syarat utamanya adalah ilmu. Tanpa ilmu tidak ada taubah. Dia banyak mana pun sembahyang sunat taubah, dia banyak mana pun istighfar, nak kata taubah macam mana? Dosa akidah pun tak kenal. Dosa hak zahir, semayang salah tu haram, dosa besar tu tak tahu pun dia semayang salah. Ada ni. Ini contohlah. Baca Fatihah rukun, memperbetulkan bacaan Fatihah wajib. Dia baca salah, tapi salah ni bukan salah kecil lah, salah besar. Ni kena salah, jangan nilai salah bacaan Quran saja, kena salah dari segi hukum fiqh. Mana dia baca salah dari segi hukum fiqh, maka Fatihah dia tidak menepati syarat, maka Fatihah dia tak ada, maka semaya tidak sah, haram, dosa lah dianya. Dia nak bertaubat macam mana? Dia buat dosa besar yang mana tak semayang dianya, walaupun rupa zahir semayang sekalipun. Lepas tu semayang sunat taubah, perbanyakkan istighfar, tapi hati dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya, dosa besar belaka tu. Warna kamu ni kita kata pelik lah. Pelik macam mana? Dia duduk berjudi, tapi mulut astaghfirullahalazim. Contoh, dia tengah minum arak ke, ataupun dia makan sehari bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, syarat tidak membenarkan. Astaghfirullah, hari ni buka dengan sengaja. Astaghfirullah, Allah habis waktu dah waktu semayang, dak semayang. Astaghfirullah, jadi ke tak? Tak. Macam mana dengan astaghfirullah, riak duduk sini di hati, ujub duduk sini, takabur duduk di hati, hasad tu dak kabair, dosa besar belaka tu. Jadi astagfirullah. Sana kita nampak terang. Tengah-tengah berjudi, astagfirullah. Tengah-tengah ponteng puasa, astagfirullah. Tengah-tengah tinggal semayang habis waktu, astagfirullah. Mu ni nak main ke apa ni? Hak sama-sama judi pun dia kekok kepala. Dah ni berjudi. Astagfirullah, pegang tasbih. Perambat dia orang lah. Hak dia berjudi jahat-jahat pun, dia tak mau nganying gitu ke. Orang panggil memperolok-olok gitu tu. Tengah-tengah duk main judi, astagfirullahalazim. Kawan set grup judi hak jahat tu pun marah ni. Apa benda ni? Nak istighfar tengah judi. Mana apa? Bukanlah. Dan macam mana kalau istighfar riak, ujub, takabur yang berpanjangan. Orang berjudi ada masa je, bukan berpanjangan, tak ada duit kat dianya. Tapi riak berpanjangan, takabur berpanjangan, mulut astaghfirullah, taubah dia panggil. Gitu nah. Maknanya kena balik pada ilmu, nak kena kenal dosa pahala mana. Barulah bicara bab taubah. Jadi dalam ilmu pula dia akan bicara berkaitan dengan taubah tu sendiri, ibadah batin. Tapi oleh kerana jahil fardu ain, bab taubah, akhirnya taubah semayang sunat taubah.
Taubah akhirnya pergi kepada perbanyakkan istighfar. Sebab apa? Sebab jahil fardu ain berkaitan dengan apa dia taubah. Taubah wajib ijma' ulama amal. Taubah wajib fardu ain kita kena tahu. Dan beramalnya wajib. Bertaubah wajib ijma' ulama. Belajar bab taubah wajib jugalah. Yang mana yang wajib kita beramal, wajib kita belajar. Kita wajib dah bertaubah, kita wajib. Maka wajib kita belajar hak berkaitan dengan apa dia rukun taubah. Tak belajar berdosa besar pula kitanya. Tak bertaubah satu dosa dah. Jahil ilmu bab taubah satu dosa yang lain pula. Taubahnya tak ada langsung, walaupun sentiasa di mulut istighfar sekalipun. Tapi istighfar disunatkan perbanyak. Sekurang-kurang sudah semayang, istighfar 3 kali itu sekurang-kurang. Tapi hukumnya sunat, ianya bukan rukun taubah. Rukun taubah ni menyesal, yang kedua berhenti daripada melakukannya, ketiga berazam tidak akan mengerjakannya lagi, tidak akan mengulangi. Itu rukun taubah yang ketiga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.